Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR. Okey. Setelah lama bercuti ya. 2 minggu saya rasa dah cukup lama lah untuk murid-murid bercuti. Okey, kita terus sambung belajar untuk hari ini bahasa Melayu tahun 2 kita akan melihat tentang mendengar dan bertutur. Cikgu harap semua dah bersedia. Okey. Kalau tengok kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan agar murid dapat mendengar dan memahami permintaan dengan baik. Okey, kemudian dapat mengemukakan respon terhadap permintaan dengan betul. Okey, hari ini kita akan buat itu saja. Kamu akan dengar dan kamu akan bertutur. Okey. Okey, sebelum tu kamu boleh buka buku teks muka surat 43 dan 44. Kita akan berbual, kita akan melihat dahulu apa yang ada pada muka surat 43 tu. Okey, kita akan cuba teliti gambar dan teks, kita akan cuba fahamkan terlebih dahulu. Okey, kalau murid perasan hari ini kita telah pun masuk ke tema yang baru iaitu kebersihan dan kesihatan. Apa itu kebersihan dan apa itu kesihatan? Kata akar bagi kebersihan adalah bersih dan kata akar bagi kesihatan adalah sihat. Jadi saya rasa tak perlu diterangkan secara panjang lebar. Murid-murid pun faham apa maksud bersih, apa maksud sihat. Okey. Jadi kebersihan dan kesihatan ni sebenarnya saling berkait, saling berkait antara satu sama lain. Kalau kita perhatikan situasi, ada beberapa situasi yang ditonjolkan di dalam buku teks muka surat 44 ini. Itu ada 1, 2, 3, 4 situasi yang ditunjukkan di sini. Iaitu yang pertama, kita dapat melihat ibu bersama dengan Hana. Saya rasa Hana nama kakak ni. Nama dia Hana. Hana sedang melihat ibu sedang membersihkan sayur-sayuran. Saya rasa sayur-sayuran ni sama ada dia ambil dekat kebun ni ataupun dia baru belilah. Jadi dia bersihkan dahulu sayur-sayuran dulu. Dan saya percaya terdapat buah-buahan di sebelah kanan ibu tu yang telah dicuci oleh ibu terlebih dahulu sebelum dimakan. Jadi penting untuk kita membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan sebelum kita makan supaya dapat menjaga kebersihan ataupun kita dapat mengelakkan daripada terkena sebarang penyakit. Jadi buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang tidak dibasuh berkemungkinan mempunyai haiwan perosak ataupun ada kandungan ataupun terlekat ada tanah dekat sayur-sayuran tu kan. Jadi kalau termakan tak baiklah untuk kesihatan perut. Okey, kemudian kalau kamu perhatikan pada gambar yang kedua di sebelah kanan tu, gambar keluarga Hana sedang makan bersama-sama. Ini pun adalah salah satu situasi yang menunjukkan pada saya ia adalah satu budaya yang baik apabila keluarga itu dapat makan bersama-sama. Jadi ada pernah tak kamu bersama-sama keluarga kamu duduk satu meja makan bersama-sama kan? Jadi kalau pernah itu adalah satu sikap yang sangat baik. Bagus kalau kamu macam tu. Ia dapat orang kata apa membina merapatkan hubungan sesama kamu dan kamu dapat juga menjaga kesihatan mental kamu dengan lebih baik. Okey, di bawah tu, gambar di bawah tu, gambar yang ketiga ialah gambar Hana di dalam kamar ataupun dalam bilik tidur dia. Kalau kamu lihat kat situ, bilik dia tu sangat kemas, sangat bersih. Okey, ini adalah salah satu contoh yang baik juga. Dan di bawah sekali, kita dapat melihat murid-murid ini sedang buat apa ni? Mereka sedang bersenam. Bersenam juga dapat membantu kita untuk menjaga kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Okey, jadi murid-murid, cikgu nak kaitkan sedikit dengan apa yang sedang berlaku di negara kita ni iaitu pandemik ataupun wabak COVID-19 yang sedang melanda ni. Okey, semasa wabak ini sedang melanda, kita diminta oleh kerajaan untuk berada di rumah, duduk di rumah, kuarantin, lockdown dan sebagainya kan. Kamu dielakkan untuk keluar ke rumah melainkan ada urusan yang sangat penting saja. Jadi sepanjang kita berada di rumah, saya percaya ramai antara kita yang mesti bosan kan. Kadang-kadang rasa bosan, kadang-kadang rasa sampai satu tahap untuk mengetahui kamu kita boleh mengalami kemurungan. Jadi untuk mengelakkan kemurungan itu kamu bolehlah buat senaman kecil seperti lari setempat ataupun berjoging di hadapan rumah. Setahu saya dibenarkan oleh kerajaan di tempat yang jauh daripada orang. Keluarkan peluh. Dengan cara itu kamu akan
orang kata apa, kesihatan mental kamu akan lebih terjaga dengan baik. Kita tengok hari ni ramai antara kita, saya faham, yang susah walau berada di rumah dalam keadaan sekarang ni, yang mungkin ada yang lebih susah daripada kita yang tak bekerja. Jadi bila berada di rumah adalah satu tekanan bagi dia orang. Kadang-kadang mereka ni terpaksa keluar untuk mencari rezeki, tapi dalam keadaan sekarang mereka tak dapat keluar. Jadi kesihatan mental tu sangat penting. Sekiranya ada masalah apa-apa, kamu luahkan saja kepada orang yang kamu percaya, kepada siapa-siapa. Jangan pendam sorang-sorang untuk elakkan kita daripada orang kata apa, terlampau tertekan. Okey. Okey, cuba kita tengok muka surat 44 pula. Okey, unit 7, kebersihan bermula dari rumah. Dia memberitahu kita bahawa kebersihan tu mestilah dipupuk ataupun bermula daripada rumah. Okey, topik kita adalah mendengar dan bertutur. Tajuk bersih dan kemas. Cuba kamu dengar saya baca terlebih dahulu. Hana, tolong lapkan kepala katil dengan kain lembap supaya tiada habuk. Baiklah ibu. Ibu harap kamu juga tukar cadar dan sarung bantal juga. Ya ibu, kata Cikgu Johari, cadar dan sarung bantal perlu ditukar selalu supaya tidak membiakkan bakteria. Ini adalah perbualan di antara ibu dan Hana. Ibu meminta tolong kepada Hana untuk lap kepala katil. Apa itu kepala katil? Di hujung ni lah. Di hujung katil ni mestilah dilap sebab kadang-kadang kat situ, cuba kamu pergi dekat katil kamu, cuba kamu pegang dekat katil kamu tu kan, dekat orang kata apa, penjuru ataupun kepala katil tu, kamu cuba calit sikit jari, tengok ada habuk tak? Kadang-kadang ada habuk, yang tak ada habuk tu bersih lah, maksudnya sentiasa dicuci, bagus, Alhamdulillah. Okey, dalam kes ni ibu dia ada meminta pertolongan dan Hana menjawab, baiklah ibu. Itu adalah respon daripada Hana. Yang berwarna merah tu adalah respon, yang berwarna merah ibu tu adalah permintaan. Okey, yang kedua, ibu harap kamu tukar cadar dan sarung bantal juga. Lepas tu apa respon daripada Hana? Hana menjawab, ya ibu. Cikgu Johari, lepas tu Hana sambung lagi, dia bercerita. Cikgu Johari pernah kata Cikgu Johari, cadar dan sarung bantal perlu ditukar selalu supaya tidak membiakkan bakteria. Tahu tak apa itu bakteria? Bakteria ialah sejenis kuman lah. Kuman yang akan membuatkan kita jatuh sakit. Jadi cadar, sarung bantal tu mestilah kerap ditukar. Pastikan ditukar kerap. Biasanya kamu tukar berapa kali? Seminggu sekali ke boleh, ataupun nak tukar kurang daripada seminggu pun lebih baik. Basuh, mestilah dibasuh supaya tempat tidur kita tu adalah tempat pembiakan bakteria. Jadi untuk mengelakkan kita ni daripada jatuh sakit, bakteria tu dia menceroboh ke dalam sistem badan kita perlulah sentiasa mencuci cadar, sarung bantal dan ditukar dengan yang baru pada setiap minggu ataupun 2 minggu sekali. Janganlah sampai sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Kalau sampai dah berbau tu kan, jadi saya rasa kena tukar lah. Okay, ini adalah perbualan. Okay, kita sambung. Habuk pada lansir ini tidak baik untuk kesihatan. Tolong ibu keluarkan cangkuknya. Ini adalah permintaan daripada ibu. Macam mana respon daripada Hana? Kamu yang akan memberikan respon terhadap permintaan ibu. Kamu akan jawab dekat sini. Apa respon daripada Hana? Mungkin dia akan jawab, baiklah ibu, saya akan keluarkan cangkuk daripada lansir ini. Mungkin dia akan jawab macam tu. Tapi saya nak jawapan daripada kamu lah. Nanti kamu akan buat rakaman suara lah lepas ni. Kamu akan hantar ke dalam grup Telegram. Jadi kamu bayangkan kamu berada di dalam situasi ini, kamu jadi Hana. Apa yang akan kamu jawab sekiranya ibu bertanya seperti itu ataupun permintaan daripada ibu? Okey, kemudian ibu cakap apa? Harap kamu masukkan lansir ini ke dalam mesin basuh. Mesin. Okey, harap kamu keluarkan lansir ini ke dalam mesin basuh. Okey. Jadi dekat sini pun Hana kena respon. Kamu fikirkan apa respon yang patut Hana berikan kepada ibu. Seperti yang murid-murid tahu, berkenaan dengan memberikan respon ni, saya pernah ulang banyak kali dalam kelas betapa saya tekankan respon terhadap dalam komunikasi. Saya selalu cakap, kalau murid tak ada respon ni, itu adalah satu masalah. Sebab apa respon ni penting? Sebab dalam komunikasi tu, kita nak menghidupkan komunikasi tu, kita kena ada respon. Kita kena ada orang kata apa? Jawapan balas kepada perbualan ataupun pertanyaan, permintaan daripada orang. Barulah komunikasi tu dapat dihidupkan
dan orang yang kita bersembang tu dia tahu bahawa kita sedang mengikuti komunikasi dan kita faham tentang dengan apa yang dia sampaikan. Itu pentingnya komunikasi. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kamu dah mendengar perbualan dialog yang saya bacakan tadi. Kemudian sekarang giliran kamu pula akan membacakan dialog petikan bersih dan kemas itu, muka surat 44. Dan di bahagian Hana yang kena jawab tu, Hana punya respon tu, kamu akan fikirkan apakah dua respon yang sepatutnya Hana jawab tu. Kamu akan bacakan sekali respon Hana tu, rekod rakaman suara dan hantar ke dalam grup Telegram untuk hari ini. Untuk minggu ni kita masih lagi menggunakan seperti ini secara luar talian, iaitu kamu akan menghantar tugasan dalam Telegram dan sebagainya. Untuk minggu hadapan barulah kita akan berpindah ke platform Google Classroom untuk memberi laluan kepada murid-murid yang lain masih lagi mungkin menghadapi masalah untuk menyertai Google Classroom yang telah cikgu invite. Okey, kita beri peluang selama seminggu. Mungkin ada yang masalah internet, mungkin ada yang masih lagi meneroka untuk faham apa macam mana nak masuk Google Classroom dan sebagainya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus berhubung dengan cikgu. Cikgu harap semua dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.